صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله. يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan akan kau, seperti melihat perempuan yang hailat dengan syahwat, seperti melihat perempuan yang hailat. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib-aib. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Yakni, apabila kita mengetahui bahawa segala nikmat anggota yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang mana semua anggota itu ialah merupakan satu pinjaman, satu pertaruhan untuk kita mengambil manfaatnya di akhirat, ataupun merupakan satu bahan untuk dijadikan seksa kepada kita di akhirat nanti. Maka segala anggota yang Allah Ta'ala berikan itu
Semuanya ialah ada baik, ada buruk. Kegunaannya itu ada ketikanya digunakan untuk kebaikan, ada ketikanya digunakan untuk keburukan atau kejahatan. Maka apabila kita mengetahui bahawa di akhirat kelak Allah Ta'ala akan pertanyakan semula kepada sekalian hambanya, sama ada di kalangan hambanya yang mukmin atau di kalangan hambanya yang kafir, maka ketika itu sekiranya kita benar-benar mengetahui akan perkara demikian, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk memeliharakan anggota tujuh kita itu daripada melakukan segala kemungkaran. Maka di akhirat kelak, ketika mana manusia itu berhimpun di padang mahsyar, manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang untuk dihisapkan di mizan. Maka setiap anggota yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ketika mana berada di mizan tersebut, anggota itu akan naik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota itu sendiri akan bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi kepada sekalian para malaikat. Anggota itu juga akan menjadi saksi bagi sekalian manusia di padang mahsyar. Setiap satu anggota akan naik saksi masing-masing. Tangan akan berkata-kata, lidah akan berkata-kata, mata akan berkata-kata, telinga akan berkata-kata, kaki akan berkata-kata atas apa yang telah dilakukan di atas dunia oleh kita, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu tidak baik. Semuanya akan naik saksi di akhirat. Maka ketika mana di akhirat nanti, keputusan di akhirat hanyalah ada tinggal satu pihak. Di akhirat nanti ada satu pihak sahaja keputusan, sama ada neraka atau syurga. Dia tidak ada dua-dua. Bahkan kalau di dalam dunia ini Allah Ta'ala berikan tangan kita ini pilihan, sama ada kita nak buat benda baik ataupun kita buat benda tidak baik. Tapi kena ingat, kalau buat perkara itu yang diredai oleh Allah, tangan itu diberikan oleh Allah, dan kita gunakan tangan itu untuk kebaikan, seperti menolong orang, seperti menulis kitab, seperti menulis tulisan agama, seperti membantu ataupun berkhidmat dan sebagainya, maka tangan itu telah mencarikan kita punya, tangan itu telah mencarikan untuk kelepasan kita daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Baru satu tangan, belum tangan yang kiri lagi. Bahkan setiap tangan kanan dan kiri akan naik saksi di sisi Allah Ta'ala. Maka apabila seorang yang sedar akan perkara demikian, apakah perkara yang mesti dihindarkan oleh seorang itu? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau pelihara akan matamu itu daripada empat perkara, yakni empat perkara yang boleh menjadi maksiat bagi mata. Mana empat perkara? Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan. Peliharakan mata itu daripada melihat akan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharakan mata itu daripada melihat akan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Allah menciptakan baik dan buruk. Yang baik Allah ciptakan dan yang buruk Allah ciptakan. Tetapi kena ingat, sekalipun Allah yang mencipta baik dan buruk, Allah Ta'ala telah berikan kepada kita iradatun juz'iyah. Apa makna iradatun juz'iyah? Yakni kehendak yang dibangsakan pada juzuk, kehendak yang kecil. Allah jadikan baik dan buruk, dan Allah jadikan kepada manusia ada kehendak
untuk membuat yang baik dan ada kehendak untuk buat yang buruk. Kehendak itu ada pada kita. Maka sesiapa yang mengaji, sesiapa yang di dadanya penuh dengan ilmu agama, penuh dengan zikir, selawat, istighfar dan sebagainya, amal-amal yang soleh, maka kehendaknya itu akan cenderung kepada kehendak kebaikan. Tetapi kalau sekiranya di hatinya itu penuh dengan kelalaian, lupa kepada Allah, malas beribadat, tidak ada khusyuk di dalam ibadat, kurang berselawat kepada Nabi SAW, kurang berzikir ingat kepada Allah, kurang hadir hatinya kepada Allah, bahkan hatinya tertumpu kepada masiwallah lebih kuat daripada nak dibandingkan dengan tertumpu kepada Allah, maka cenderungnya itu akan membawa kepada kemungkaran. Nampak? Cenderung. Tetapi kena ingat, kalau ketika mana kita membuat pilihan, pilihan itu datang daripada ikhtiar. Kita sendiri yang pilih. Tidak ada siapa pun yang gagah kita, tidak ada siapa pun yang paksa kita, bahkan kita sendiri yang pilih. Contohnya kalau kita seorang itu nak melakukan satu perbuatan mencuri. Contohlah kata satu perbuatan yang mazmum, satu perbuatan yang tak baik. Dia nak buat mencuri. Maka sebelum daripada mencuri itu, dia tahu tak mencuri itu adalah satu kejahatan. Dia tahu ke atau tidak? Mengambil harta orang tanpa hak itu benda tak baik. Merompak harta orang, mencuri harta orang, menzalimi orang itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Dia tahu ataupun tidak? Tahu. Hatta seluruh manusia, hatta orang yang kafir pun tahu. Mencuri itu bukanlah satu benda kebaikan. Berarti sebelum daripada kita buat, kita sudah tahu perbuatan itu adalah mungkar. Kita dah tahu. Tetapi oleh kerana pilihan hati, kehendak iradatun juz'iyah, kita yang nak pergi buat perkara itu, maka itulah yang dihisapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tak ada lagi kalau orang mencuri dengan mengigau, tak dinamakan mencuri. Ada orang curi sambil ngigau. 3 pagi dia ngigau, start enjin kereta, enjin motor, pergi rumah orang, masuk rumah mencuri. Ada tak? Tak je dengar orang ngigau, mencuri. Sebab itu dalam syariat, kalau orang membuat satu perkara dengan tidak sedar, ataupun dengan terlupa, ataupun dengan tergagah, terpaksa, maka tidak ada hukum baginya. Orang yang terpaksa membunuh orang sebab nak mempertahankan diri dia, maka tak wajib bunuh balas. Bunuh balas tak kena sebab orang tu nak bunuh dia. Contoh kalau kita pergi perang, orang tu nak bunuh kita, tak boleh bunuh orang ni, nanti kena bunuh balik, kita yang mati nanti. Nampak? Ataupun kita terperanjat, orang buat terkejut lah kan, orang kejut kita, cucuk kita ambil pisau kat tengkok dia, mati tu. Tak sengaja, orang tu terkejut, dosa tak disyarat? Tak berdosa pun. Sebab apa? Bukan sengaja. Tapi kalau bunuh dengan sengaja, hukumnya berdosa. Nampak? Sebab itu kata musannif, itu contoh. Maka peliharalah, hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada segala yang diharamkan. Maknanya peliharakanlah mata itu daripada melihat segala yang haram. Apa contohnya? Seperti melihat perempuan yang hailat, perempuan yang muda, yang cantik, ataupun pandang perempuan itu dengan pandangan syahwatiyah, memandang perempuan itu dengan memandang hawa-hawa kenafsuan, hukum dia haram sekalipun orang tua. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika mana Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa wajib di kalangan wanita itu menutup mukanya. Auratul mar'ati indal ajanibi jami'i badaniha hattal wajhi. Ini dalam kitab. Aurat perempuan di kalangan orang-orang lelaki yang ajnabi, laki-laki yang boleh berkahwin dengan dia,
ialah jami'il badan, ialah sekalian tubuh badan, hattal wajhi, termasuk dengan muka. Muka pun termasuk juga, masuk dalam pendapat Imam Syafi'i. Kerana apa? Ada orang yang memandang perempuan itu sekalipun tua, kadang-kadang pandangan itu sampai kepada syahwatiyah. Maka bila pandangan itu kepada syahwatiyah, membawa kepada haram. Nah, kata musannif, kedua, engkau peliharakan daripada melihat yang muda belia, yang baik-baik rupanya dengan syahwat. Tak kiralah sama ada laki-laki melihat laki-laki, atau perempuan melihat laki-laki, ataupun perempuan melihat sesama perempuan. Ini orang panggil yang muda-muda belia ni, orang panggil amrod. Nah, istilah orang panggil amrod. Amrod ni maknanya orang kanak-kanak yang umurnya hampir-hampir masuk kepada baligh. Kanak-kanak yang nak akhir balik. Orang kata 9 tahun ke atas. Nak bawah pada 13 tahun. 9 tahun, 10, 11, 12. Waktu tu muka budak tu bersih je kan. Orang lelaki kadang-kadang tengok, tengok budak ni. Nak ajak tidur sekatil. Ni. Melihat, walaupun laki-laki tengok laki-laki. Tapi kalau sekiranya pandangan itu ada pandangan syahwatiyah, maka haram melihat tersebut. Sekalipun laki-laki. Jangan kata-kata tengok perempuan. Orang jatang tengok jatang. Ada tak? Ada. Hak telio jatang sama jatang. Itu pun dikatakan haram. Sebab itu saya ingat dulu pada zaman Sultan Bayazid dulu. Sultan Bayazid kan ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Zaman Sultan Bayazid dulu, kanak-kanak yang umur 9 tahun sebelum daripada baligh ini dicontengkan muka mereka. Muka tu dicontengkan. Mak ayah nak hantar anak pergi sekolah. Kita biasa nak hantar anak pergi sekolah, kita pakaikan bedak, sikatkan rambut tepi kan, comelkan dia. Tapi orang zaman dulu, kanak-kanak itu diambil gencu, dicontengkan muka dia supaya muka budak tu jadi wuduh. Tujuan apa? Tujuan dia nak memadamkan akan pandangan syahwatiyah terhadap laki-laki yang muda. Orang tua tengok, apa muka wuduh macam ni? Tak kenang ke tak berkenang? Tak berkenang dah. Nampak? Sebab apa? Sebab amrad itu ada juga tarikan syahwatiyah. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim. Ni jangan sekali-kali buat ni. Melihat kepada orang yang Muslim dengan menghina akan dia, sama ada dengan kekayaan, ataupun dengan keilmuan, ataupun dengan pangkat, ataupun dengan kedudukan, ataupun dengan kerjaya. Tak kira. Melihat orang beriman, tengok orang Muslim sesama Muslim dengan pandangan menghinakan. Ini pun termasuk daripada pandangan yang perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang paling mulia dan tidak ada agama yang mulia daripada Islam. Berarti orang yang Islam itu semuanya mulia di sisi Allah. Nampak? Orang yang beriman walau fasiqan, sekalipun orang itu fasik, tetap mesti kena pandang kemuliaan. Jangan pandang kedudukan. Mentang-mentanglah kita ni dah pandai, kita pandang orang jahil. Nak tengok orang tua baru nak mengaji, apalah orang ni mengaji lambat sangat. Nak tak reti. Orang ni kata Piramli, semua not die, big trouble people. Yalah ni. Nampak? Semua not die, kecil-kecil tak nak mampu, besar-besar menyusahkan orang. Ni. Jangan buat macam tu. Nampak? Orang tu nak mengaji, hargai ilmu dia. Walaupun orang itu hina kita, jangan kita balas dengan kehinaan kepada orang tu balik.
Nabi SAW selalu dihina oleh umat dia, oleh kaum dia. Tapi pernah tak Nabi menghina orang lain? Tak pernah. Nampak? Ketika mana orang mengejek Nabi Rasulullah SAW, datang malaikat-malaikat bukit marah kepada orang dan mencadangkan, ya Rasulullah, biar kami angkat bukit ini hempat kepada dia orang. Kurang hajak sangat dengan kau ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Da'hum, tinggalkan mereka, wahum la ya'lamun, mereka tak tahu. Nampak? Mereka tak kenal lagi aku, tak kenal lagi apa itu Islam. Kalau mereka dah kenal, insya-Allah dia takkan buat perkara-perkara ni. Sayyidina Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, ketika mana hatta Syekh Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, beliau seorang waliullah, seorang tokoh ulama yang termasyhur dengan dia. Ketika mana beliau berjalan, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling hina di sisimu ya Allah. Akulah orang yang hina ya Allah. Nak bandingkan dengan syaribul khamar, aku lebih hina daripada syaribul khamar. Sampai dilalukan seekor anjing. Maka ketika itu Ibrahim ibni Adham radhiyallahu an berkata, kecuali pada anjing ini ya Allah. Anjing dengan aku mulia daripada anjing. Nampak? Lalu anjing yang mendengar detikkan hati Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, anjing tu pun berkata dengan lidah yang fasih, engkau wahai manusia sungguh takabur dengan makhluk Allah. Binatang tegur. Nampak? Kita kalau binatang tegur kita lari. Nah, anjing tegur, wahai manusia, engkau sungguh takabur dengan makhluk Allah. Engkau tidak tahu siapakah aku. Aku ini diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas dunia untuk berkhidmat kepada engkau. Segala bangkai-bangkai yang busuk, yang binatang yang mati, aku yang tolong habiskan. Dan Allah Ta'ala tak pernah beri aku ganjaran apa-apa, melainkan ketika di akhirat Allah Ta'ala akan kembalikan aku menjadi tanah. Aku akan menjadi tanah satu hari nanti. Aku tidak akan ke syurga dan aku tidak akan ke neraka. Tetapi engkau wahai manusia, kalau engkau takabur terhadap makhluk Allah, tempat engkau adalah neraka, dan neraka itu lebih hina daripada tanah. Terkejut Ibrahim ibni Adham, menangis di hadapan anjing. Nampak? Ini orang betul-betul. Jangankan kata manusia yang Islam, binatang pun tak berani nak hina. Nah, binatang pun jangan kita hina. Nah, ini apatah lagi memandang orang Muslim dengan menghinakan dia. Allah. Nampak? Kalau orang Islam, orang tu Islam, walaupun fasik, itu adalah saudara engkau. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia dengan mata tadi kepada segala aib, segala aib, perkara yang boleh membawa kepada malu. Aib, nampak aib orang, jangan juga tengok aib orang. Kalau kita dah ternampak aib orang, jangan diceritakan kepada orang. Nampak? Sebab itu setengah daripada amanah, saya ingat dulu waktu belajar mandi mayat dulu, setengah daripada amanah orang yang nak mandi jenazah mesti kena simpan aib jenazah. Ini aib jenazah orang yang mati pun kena simpan, apatah lagi kalau orang yang hidup. Nampak? Sekalipun perkara itu benar berlaku. Kau tahu tak, aku tengok si orang tu, dia angkat tangan, ya Allah, bulu ketiak panjang. Walaupun perkara itu benar, kalau sekiranya aib membawa kepada malu, jangan diceritakan kepada orang. Nampak? Qala, kata musannif rahimahullah, itu 4 perkara yang mesti dipelihara oleh mata. Ada banyak lagi. Nah, bukanlah 4 saja, bahkan banyak lagi. Tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati ada cerita, dalam kitab Simarul Jannah ada cerita apakah perkara yang mesti dilarang dilihat daripada mata, seperti melihat akan orang yang alim dengan pandangan menghinakan. Nah, orang alim, nampak orang alim itu hina.
nak nampakkan orang itu kurang. Itu semua termasuk daripada kata maksiat mata tu, belaka tu. Adapun telinga, itu maka iaitu dijadikan bagimu supaya mendengarkan kalamullah, iaitu Al-Quran, dan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan hikmah-hikmah aulia illah, iaitu ilmu yang dengan ilmu itu menyampaikan kita kepada ma'rifatillahi ta'ala dan takut kepadanya, kepada Allah, dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Ini kegunaan telinga. Apa kegunaan telinga? Kata musannif, iaitu supaya mendengarkan kalamullah. Pertama sekali, telinga ini diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah supaya kita sentiasa mendengar kalam Allah, mendengar kalamullah, kalamur Rasul, kalamul ulama. 3 benda ni. Nak mendengarkan kalamullah, yakni Al-Quran. Nak mendengar orang yang membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran, sama ada kita baca sendiri atau kita dengar orang baca Al-Quran. Yang kedua, mendengar kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqal Quran illa bi hadis Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Quran itu sangat-sangat mulia. Bahkan dimuliakan Quran itu lagi dengan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Quran dengar, hadis Nabi dengar. Jangan kita anggap hadis Nabi ini hanya kalam yang kosong. Jangan kita anggapkan hadis Nabi, oh ini hadis Nabi, Quran lain, hadis lain. Tidak. Bahkan kalamullah, kalamur Rasul, kalamul ulama, ini semua adalah satu benda yang sama. Bahkan Al-Quran itu diibaratkan satu emas. Nampak? Hadis Nabi itu diibaratkan emas. Tapi emas yang belum disadurkan, emas yang belum dimasakkan, belum dibentukkan, yang belum diukirkan, memang berharga. Tapi kalau nak pakai emas semata-mata seketul macam tu, gantung kat tengkuk, comel ke tak comel? Saya ada emas stokor besar ni. Emas 10 kilogram. Oi, kaya. 5 kilogram pun kaya dah. Besar tak emas ni? Besar. Bernilai tak emas besar ni? Contohnya lah, nampak kotak tisu. Nah, berharga tak emas kalau besar ni? Kaya. Kalau saya ambil tali, saya ikat letak kat tengkok, seketul je tu. Comel tak comel? Emas ni lebih banyak, lebih kaya daripada Abdul Wahid, lebih kaya dari Abdul Wahab. Jangan main ni emas ni. Comel tak comel? Tak. Walaupun emas tu berharga, itu ibarat Al-Quran. Kalau nak pegang zahir Al-Quran, tak boleh nak istinbat hukum kita. Bahkan ulama yang memahami Al-Quran, ulama itu yang mensadurkan Al-Quran itu. Ambil ma'ani Al-Quran, dikeluarkan emas itu, dipecahkan sedikit-sedikit, dijadikan rantai, dijadikan gelang, dijadikan cincin, dijadikan subang, dijadikan apa lagi, gigi emas. Tak kira lah apa pun. Nampak? Maka bila dijadikan rantai itu, cantik tak jadi? Walaupun kecil je, cantik jadinya. Yang rantai emasnya ada kaitan tak dengan emas yang besar ni? Adalah, dah sama-sama emas. Nampak? Itu ibarat kalamullah, kalamur Rasul, kalamul ulama. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-hadi, apabila kamu berpaling, apabila kamu bertempur dengan satu-satu masalah di kalangan kamu, maka Rasulullah kata farji' ila ulamaikum, maka hendaklah kamu rujuk kepada ulama kamu. Maknanya kalau kita tak tahu apa-apa hukum hakam, jangan kita memandai-mandai, bahkan tanya pada para
ulama. Mereka lah yang lebih memahami Al-Quran. Sebab itu musannif ni sebutkan kita, telinga ini gunakan kalamullah. Menggunakan telinga ini untuk mendengar kalamur Rasul. Mendengarkan telinga ini ialah untuk mendengarkan akan hikmah-hikmah awliyaillah. Mereka yang memandang dunia ini penuh dengan hikmah Allah, yang mana dengan dengan kalamul ulama tadi itu menyampaikan kita kepada ma'rifatillah. Dengan adanya kalam ulama itu, itulah yang membawa kita kepada mengenal Allah Ta'ala. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalaulah tidak kerana para ulama itu wujud, kata ulama, lakanan nasu kal bahaim, nescaya adalah manusia seperti binatang. Nampak? Kalau tidak ada para ulama, manusia sudah seumpama binatang. Apa maksud dia? Tidak tahu hukum hakam. Buat hukum ikut sesuka hati. Nampak? Kita tengok negara-negara yang tidak ada ulama di dalamnya. Apa jadi kat manusia? Rosak habis. Nampak? Minum khamar, berzina, merompak, membunuh sebagainya. Sebab apa? Sebab akibat daripada tidak ikut para ulama. Lakanan nasu kal bahaim. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalaulah tidak kerana adanya guru itu, maka aku tidak boleh mengenal Tuhanku. Ini isyarat pada kata pentingnya kita ada ulama yang dapat kita rujuk untuk membawakan kita kepada mengenal Allah. Nampak? Penting tu. Jangan kita ingat Quran dan hadis itu kita dah sempurna. Tidak. Quran dan hadis itu ialah induk di dalam agama. Maknanya tak boleh berpisah dengan agama. Adapun para ulama ialah mereka yang memahami apa yang ada di dalam Quran dan hadis tersebut. Kalaulah Quran itu memang dah sebenarnya, sebab itu dalam fiqh wajib kita bermazhab. Nampak? Rasulullah ada mazhab tak? Rasulullah tidak ada mazhab. Sebab Rasulullah itu membawa induk agama. Nampak? Umbi agama itu yang Nabi bawa. Para ulama itu adalah yang memahami akan hadis Nabi SAW. Qala al-muallif rahimahullah, dan takut kepadanya, kepada Allah, dan menyampaikan kita kepada mengenal negeri akhirat. Nampak? Apa tujuan ulama, kalamullah, kalam Rasul, kalam ulama? Supaya kita mengenal akan negeri akhirat. Bukan tahu nah. Orang tahu tak sama dengan orang yang kenal. Orang kenal, setiap orang yang kenal sudah pasti dia tahu. Orang yang tahu belum tentu dia kenal. Ulama ini nak membawa kita supaya mengenal akhirah. Bahkan kita ini setiap saat demi saat, tik, 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 saat demi saat kita ini menuju ke akhirat. Tak ada siapa pun yang ghostan ke belakang. Ada tak hidup ni pernah ghostan ke belakang? Ada tak? Pernah tak hidup kita ghostan ke belakang? Cuba fikir balik. Sesaat pernah tak kita ghostan ke belakang? Setengah saat? 1/3 saat? Ada tak? Tak pernah. Bahkan kita akan sentiasa ke hadapan. Fa aina tadhhabun? Persoalkan kita, fa aina tadhhabun? Ke mana kamu nak pergi sebenarnya? Where are you going? Mana yang kamu nak pergi ni? Setiap saat berjalan, tik tik tik. Kita ni berjalan ke hadapan, tuan-tuan. Bukan ghostan ke belakang. Kita ni ke depan. Saat bertambah, ke depan. Nak pergi ke mana? Fa aina tadhhabun? Di manakah, ke manakah kamu nak pergi, dan dari manakah kamu datang? Ini dua persoalan ni mesti dipermainkan kepada kita setiap hari. Kita buat amal ibadah ni, mana nak pergi tu?
Demo nak gi mana? Dok nampak dari sini ke situ tu nak gi mana? Hang pi mana? Hang pi mana? Pi mana? Pi mana? Kita nak pi mana Saat demi saat. Waktu kita tidur, saat tu berhenti tak? Dia masih berjalan. Ke mana kita nak pergi sebenarnya? Dan apa yang telah lepas daripada kita? Orang yang pergi ada 3 keadaan. Sebelum, sedang, akan datang. 3 ni. Pertanyakan 3-3 ni. Kita ada di mana sekarang ni? Sebelum, sedang, akan datang. Ke mana kita ni? Sedang apa? Sedang menuju ke hadapan, meninggalkan yang belakang. Persoalan kita, apa yang kita tinggalkan? Apa yang sedang kita buat? Mana kita nak pergi? Nampak? Persoalkan semua itu. Fa aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Nampak? Mana kamu nak pergi? Kita nak pergi mana ni? Ulama ini mengajar kita supaya kita kenal saya sedang menuju kepada Allah. Allah Ta'ala kata wafirru ilallah. Kalau kamu nak lari, larilah kepada Allah. Jangan lari daripada Allah. Nampak? Ni lari kepada Allah ni masuk isyak. Nampak? Ini persoalan. Sebab itu ulama ini mengajarkan kita supaya kita sedar masa yang sekarang. Di mana kita? Aina kunta? Di manakah engkau? Kau di mana sekarang ni? Saya kat mana? Kalau orang tanya, awak dekat mana sekarang? Kita jawab apa? Saya dekat surau lah. Sebab tu 3 soalan ini penting. Kalau orang tanya kita, orang yang ada mata hati, kata guru kami, ditanyakan soalan ini bergegar hati mereka. Pertama 3 soalan. Soalannya, awak datang daripada mana? Kalau orang tanya kita, tuan datang dari mana ni? Allah. Tapi janganlah cakap saya datang dari Allah. Siap. Siap hakikat be. Soalan ini membakar hati nurani itu. Di mana awak datang daripada Mak Jah datang daripada mana? Kita jawab dari rumah nak. Saya datang dari rumah. Itu soalan duniawi. Tapi kalau soalan ukhrawi, awak datang daripada mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah hakikatul insan. Kita datang daripada Allah dan sedang berada dengan Allah dan lagi akan kembali kepada Allah. Soalan pertama. Soalan kedua, awak di mana sekarang? Sekarang awak kat mana? Soalan itu pun penting juga. Awak di mana sekarang? Allah. Sekarang ada di mana sekarang ni? Saya di surau. Sekarang ini awak sedang lepaskan sesuatu dan awak sedang mengalami sesuatu sekarang ini. Soalan ketiga, awak nak pergi mana? Soalan ketiga ni. Nampak? Kalau tanya awak nak pergi mana? Saya nak pergi surau Seri Pagi. Itu soalan secara lisan. Tapi kalau orang yang ada mata hati, awak nak pergi mana? Allah. Aku sedang menuju kepada Allah saat demi saat. Tik sikit, sedikit, lama-lama, panjang ke pendek? Panjang juga perginya. Nampak? Sebab itu ulama itu, kalamullah, kalam Rasul, ialah yang membawa kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Dan takut kepadanya dan menyampaikan kepada mengenal akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan telingamu itu daripada 5 perkara. Kalau kita mensyukuri nikmat, kita jaga telinga kita daripada 5 perkara yang mungkar. Apa dia? Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar dengan telinga tadi itu akan segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muafakat dengan syariat. Soalan pertama,
Jangan kita mendengar perkara yang bid'ah, yang dicela. Bid'ah ini maknanya perkara ma'ahdasa, perkara yang direka-reka, yang tidak ada asarnya secara nasnya daripada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Tidak ada. Nampak? Maka bid'ah ini sendiri perkara yang direka-reka, benda yang tidak Rasulullah buat, sahabat tidak buat, tabi'in tak buat, tabi'in pun tak buat. Bahkan perkara yang direka ini, yang keluar daripada syariat ini adalah yang dicela. Ini maksud bid'ah. Kerana apa? Perbahasan bid'ah ini luas. Bid'ah ini, nampak? Sekat perkara yang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dalam hadis sebelumnya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap perkara yang direka-reka, yang bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul, itu ialah dikatakan bid'ah. Perkara itu benda baru. Bid'ah ni bahasa istilah kata benda-benda baru yang tak ada pada zaman Nabi. Nabi tak pernah buat benda yang dibuat selepas daripada Nabi. Ini dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah tu kena faham. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang bid'ah. Bid'ah mana? Bid'ah yang muhdasah, yang tidak ada kaitan dengan Rasul Allah, kalam ulama, kalam Rasul. Itu yang dikatakan dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah itu ada yang sesatnya. Nampak? Itu terjemahan dia. Tiap-tiap yang bid'ah itu dalalatun, ada yang sesatnya. Wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap yang sesat itu semuanya ke dalam api neraka. Maka bid'ah itu, bila sebut tiap-tiap bid'ah itu ada yang sesat, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Nampak? Kullun yang pada kullu tu ialah kullun dengan makna jami', maknanya sebahagian. Kebanyakan bid'ah itu sesat, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Nampak? Lepas tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata al-bid'atu bid'atani. Kan? Perkara bid'ah itu ada dua. Pertamanya hasanu, bid'ah yang hasanah. Yang kedua bid'ah yang sayyi'ah. Nampak? Bid'ah hasanah ini apa dia? Iaitu tiap-tiap perkara yang tidak menyalahi kalamullah, tidak menyalahi kalam Rasul, ijma' ulama' qiyas. Ini dikatakan bid'ah hasanah. Apa contoh bid'ah hasanah? Seperti kita katakan mengumpul Al-Quran. Bid'ah hasanah. Membuat maulidur Rasul, itu bid'ah hasanah. Belajar ilmu tajwid, itu bid'ah hasanah. Jangan main tu. Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu belajar baca Quran itu dengan secara tartil. Tartil ni dengan mengikut aturan-aturannya. Pernah tak dengar Nabi ajar tajwid kat sahabat? Ada tak hadis yang Nabi ajar tajwid? Ada tak? Ini namanya wajibal gunnah, ini idgham ma'al gunnah, ini idgham mislan syafawi. Ada pernah Nabi ajar tajwid? Belajar tajwid itu bid'ah tau, jangan main. Bid'ah yang sangat besar pahalanya. Nampak? Sebab nak betulkan Quran. Allah Ta'ala firman, warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana nak tartilkan Al-Quran? Mestilah dengan ilmu tajwid. Mesti belajar ilmu tajwid baru boleh baca Quran dengan tartil. Berarti yang ayat Quran yang wajib dibaca dengan tartil. Tiap-tiap ayat Al-Quran yang dikosakkan Al-Quran, maka wajib dibaca dengan tartil. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang tidak dikosakkan Al-Quran, bahkan dikosak hanya semata-mata zikir, itu tak diwajibkan dengan tartil. Kena faham tu. Sebab itu ada ustaz yang kata, kalau kita nak berzikir, kena tajwid. Siapa aja? Berzikir kena tajwid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agak-agak kalau baca 114 kali, bila nak habis? Bila nak habis? Kalau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agak bila nak habis? Wajib tajwid tak? Kalau sekiranya dikasarkan Al-Quran, wajib bertajwid. Tapi kalau disiapkan zikir, tak wajib tajwid. Nampak? Allah Ta'ala kata, warattilil Quran. Yang Quran tu kena tartil. Kena faham betul tu. Sebab tu ada orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tajwid? Tak ada tajwid. Dosa? Tak berdosa. Mana dia kena tajwid? Kita nak zikir, Allah, 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 Allah. Tak ada tajwid. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada tajwid? Tak ada tajwid. Kenapa? Itu sudah dikasarkan zikir. Itu bid'ah tak? Bid'ah lah tu. Bid'ah yang besar pahala dia. Jangan main. Nampak? Sebab tu kata, maksud yang musannif kata tinggalkan perkara bid'ah, tinggalkan perkara yang menyebabkan orang jadi kacau bilau. Ini benda bid'ah. Nampak? Orang dah pegang beribu-ribu tahun. Orang berpegang manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Mari puak-puak ni tukar habis silibus. Tauhidnya bertukar. Fiqahnya kita boleh pakai mana-mana mazhab. Tak kekacau bilau. Itu yang bid'ah. Nampak? Orang yang mengacau. Bid'ah ni maknanya orang yang buat kacau di dalam rumah orang. Ahli bid'ah lah orang panggil. Nampak? Kita dah susun dah. Contoh kita katakan. Surah seri pagi dah elok dah duduk macam ni. Nak? Tiba-tiba datang orang cabut kipas, cabut tu. Saya tak naklah kipas ni. Kipas ni tak best. Tak apa, tak payah kipas. Kita semayang dalam panas. Zaman Nabi tak ada kipas. Oh, bid'ah pakai kipas, cabut kipas. Ini ada elektrik tak boleh ni, zaman Rasulullah tak ada elektrik, cabut elektrik. Pasang lilin. Ini kapet-kapet ni apa? Bid'ah ni, zaman Nabi tidak ada kapet, cabut kapet. Korek simen ni, dia akan pasir. Semayang atas pasir. Nampak? Sembam muka dalam pasir betul. Ni ahli bid'ah, buat kacau. Ahli yang suka buat kacau. Nampak? Jiwa kacau orang panggil. Sekarang ni dah macam-macam dah. Nak yang i'tikad Allah Ta'ala duduk di langit. Nak? Banyak ni. Sekarang ni banyak. Saya tahu dalam WhatsApp mesej ada yang menghantar. Nak? Yang nak mencari perbalahan terhadap orang-orang Islam. Padahal kita dah belajar daripada kecil. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tidak bertempat. Ni tiba-tiba ada pendapat baru yang keluar. Tak nak cakap lah pendapat siapa. Hampa pun tahu. Nampak? Tuhan ni ada di langit lah, Tuhan ada di mana-mana lah, habis semua keluar. Ni salah bid'ah tu. Tu ahli bid'ah orang panggil. Nah, orang faham kata berdoa. Nah. Qala kata dia. Keduanya engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Maka hendaklah engkau peliharakan telingamu itu daripada 5 perkara. Berhenti takat tu tengah penat lagi ni. Allah. Sebab tu sekarang ni dunia akhir zaman kita kena hati-hati. Nah, kalau tidak ada perujukan pada ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni mereka semua claim ahli sunnah wal jamaah. Yang belah-belah Wahabi pun kata ahli sunnah juga. Kita pun kata ahli sunnah juga. Nak? Sekarang ni dua-dua sama-sama claim. Sekarang ni masalah kita sekarang ni dua-dua claim. Nak? Yang sebelah sana pun mereka kata kami pun ahli sunnah wal jamaah. Yang kita kat sini pun, kita kalau pun kita memang berpegang dengan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kalaulah dah sama-sama kata ahli sunnah wal jamaah, soalan kita yang mana betul-betul ahli sunnah wal jamaah, yang mana yang bertopengkan ahlu sunnah wal jamaah. Kita kena kenal pasti. Nak kenal pasti dia tak payah, mudah ya. Iaitu rujuk balik dengan kalamul ulama. Tengok balik dalam kalam ulama. Sebab mereka ni tahu orang kampung mana ada rujukkan para ulama. Ada tak rujuk kitab-kitab besar, Fatwa Hadisiyah ke, kitab Imam Sayuti ke, Imam Baihaqi ke, ada? Tak sebut. Kita tak ada rujukan. Nampak? Rujuk balik pada para ulama yang kata, orang-orang yang muktabar, orang-orang ulama yang diakui
sebelah dia pun akui ulama tu, sebelah kita pun akui. Nampak? Seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dua-dua. Nah, pihak kami iktiraf Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ialah Syekhul Hadis. Nampak? Bahkan dikatakan khatimatul huffaz, khatimatul al-hafiz. Al-Hafiz Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Seorang ulama hafiz. Al-Hafiz ni dengan makna gelaran, dia bukan Al-Hafiz di hujung, Al-Hafiz di awal. Kalau orang yang menghafal Al-Quran ada syahadah, nama dia, contoh kita katakan Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan Al-Hafiz. Berarti dia Quran di dalam kepala dia 30 juzuk dalam kepala. Jangan main-main. Ini orang yang hafal Al-Quran. Kalau Al-Hafiz Syekh Ibnu Hajar, berarti orang ni hafal hadis 100,000 hadis. Jangan main-main ni. Quran lagi dalam kepala. Bila sebut Al-Hafiz Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ini adalah khatimatul huffaz. Maknanya penutup bagi segala ulama hadis. Maknanya tak ada lagi ulama hadis selepas daripada dia yang mampu hafal hadis sampai 100,000 hadis. Bukan 100, 1000 kat depan dia tu ada. Kita hafal hadis dalam internet, dalam Google. Type Google, hadis man qala la ilaha illallah. Keluar hadis dia. Nampak? Kena internet tak bayar, sekerat jalan. Download. Nampak? Disconnect. Tak pusing. Alamak, hari ni tak ingat. Nah, elok connect, pum, elektrik mati. Burn turun. Nah, hari ni tak jadi hafiz hari ni. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini diiktiraf seluruh ulama. Dia ni adalah ulama dan juga ahli yang paling pakar hadis. Bukan PhD hafiz, bukan PhD hadis ni. Ini PhD di punya hadis ni. Nampak? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri sebut, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah wal jamaah? Dia yang sebut dalam kitab beliau Fatawa Al-Hadisiyah. Wal muradu bi ahli sunnati wal jamaah. Nampak? Bila hadis Nabi kata kecuali ahli sunnah wal jamaah. Bila Syekh Ibnu Hajar tu katakan wal muradu bi ahli sunnati wal jamaah, siapakah dan bermula dikehendaki dengan maksud para ulama bila diitlakkan dengan ahli sunnati wal jamaah ini siapa? Iaitu imamai al-asy'ariyah wal maturidiyah, iaitu pegangan akidah yang dipegang oleh al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dua imam ini. Bahasa kita katakan sifat 20 tu. Siapa yang kata ni? Bukan orang kita pandai-pandai kata. Ini Syekhul Hadis. Nampak? Ulama hadis yang terkenal yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari, ada 31 jilid, tebal kitab tu. Dia sebut dalam kitab Fatawa Hadisiyah, yang dikehendaki dengan ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang berpegang dengan akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidiyah, bersekali dengan akidah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dua-dua dia pegang. Nampak? Dua-dua dia pegang. Inilah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, berarti kita berpegang dengan akidah sifat 20 ni, tuan-tuan. Kita pegang. Bukan sebab apa kita sengaja pegang, sebab ulama dah garis panduan dah. Ada lagi Imam Suyuti sebut, Imam Baihaqi sebut. Nampak? Semua sebut perkataan yang sama. Dikehendaki dengan ahli sunnah wal jamaah ialah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ialah pergolongan-golongan, fahaman-fahaman yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikut-pengikut anak-anak murid beliau dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kalau kita sebut, kami ialah ahli sunnati wal jamaah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun golongan yang seberang sana, dia tak berani kata Asy'ariyah Maturidiyah, sebab dia akidah dia memang terpesong dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sampai isbatkan Allah ada di langit. Mana di Imam Abu Asy'ari, Imam Hasan Asy'ari kata Tuhan di langit? Nampak?
Mana ada Imam Abu Mansur Maturidi kata Tuhan ada di langit? Bahkan Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan itu menyalahi segala makhluk dia. Tidak bertempat. Laisa lahu makanun wa huwal ana alaihi makan. Tuhan tu sekarang seperti mana sedia kalanya. Mana ada dahulu, mana ada tempat, mana ada. Itu Tuhan. Ini pahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau dia faham juga kata Tuhan di langit, kita kenal lah dia tu siapa. Faham lagi? Kalau kita cakap kereta ini Tuhan ada 5 tayar dia. Betul tak? Tayar spare 1. Masih baik pandai. Ada yang fikir juga tu. 5 betul ke 5? Ya, 1 spare. Kereta ni ada 5 tayar dia. Ataupun kereta yang biasa kereta kalau berjalan tayar dia ada 4. Tiba-tiba datang satu mazhab tak, kereta ni tayar dia 2. Agak-agak boleh percaya? Satu dunia kata kereta ni berapa tayar diguna untuk berjalan? 4 je kan? Tiba-tiba ada kata tak, kereta ni 2 je tayar dia. Motor, car. Car tu kan kereta. Kalau motor, dia kata motor tu kereta, tak kenalah pahaman dia. Pasal kita tengok yang tu. Ulama semua dah kata dah. Asy'ariyah Maturidiyah inilah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak berpegang Tuhan itu bertempat. Tak pegang langsung. Kata Tuhan ini ada di atas langit, ke bawah langit, ke atas arah, ke tepi arah. Tak ada. Tuhan itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadi laisa kamitslihi syai'. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang mengingkari itulah ahli bid'ah. Senang nak cerita. Sebab tu dia orang tak berani nak declare dia orang ialah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Tak berani. Nampak? Kalau kita katakan ahli sunnah wal jamaah ni juga ialah golongan-golongan yang ada tasawuf. Mereka ialah golongan-golongan ahli sufi. Seperti mana kita cakapkan dulu. Sebab apa? Kalau kita tengok pada zaman Salatin Osmaniyah, semua sultan-sultan itu bermazhab, berakidah Maturidiyah dan bertariqah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah sunnah wal jamaah. 130 tahun pegang kerajaan. Nampak? Daripada Sultan Osman Ghazi sampai Sultan Abdul Hamid Khan, semuanya ulama itu berakidah, bertariqah, ada mazhab, semua ada. Beratus-ratus tahun mereka hidup, sampai 2/3 dunia mereka pegang. Ini. Nampak? Tapi yang kacau bilau ini ialah golongan ahli bid'ah. Tak nak cakap lah siapa. Nampak? Hampa pun tahu. Apa nak cakap? Kan? Betul tak? Angguk. Angguk tahu tu. Tanya yang angguk tu. Nampak? Sebab tu kita kena jaga dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni kena jaga. Dia akan cari jalan sampai ke WhatsApp ke, dia mesej personal ke, buat tanya soalan ke. Dia perangai dia orang. Nampak? Dan dunia nak kiamat ni macam-macam perangai yang keluar. Zaman kita kecil-kecil dulu dia tak dengar bergaduh-gaduh je ni. Dia Imam? Bergaduh-gaduh pasal sifat 20 ni tak betul lah, ada ke? Tak tahulah. Memang saya macam tak pernah gaduh Ustaz. Pasal apa? Pasal saya pun tak tahu. Mana ada? Dulu tak ada, ujung ni ada. Nak tambah lagi zaman dah advance kan. Kata kami nak menyampaikan dakwah lah tu. Dah lah tu. Wallahu a'lam. Allah maftah alaina futuhal arifin. Wa hifzal mursalin ilhamal malaikati muqarrabin wa la takhilna anfusina tarfata ain ya rabbal alamin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya mursalin awliya illahi salihin amin. نفعنا الله به وإياكم كما نفعنا بأصل أنه جواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم والسببا لفوز بجنات النعيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.